Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa dengan saya lagi sekali bersama Mazli daripada Iqmal Tangkak. Saya di sini ingin berkongsi sedikit maklumat, sedikit info ataupun daripada pengalaman saya dalam bekerja sebagai makmal. Saya ingin berkongsi sedikit tentang penyelenggaraan bangsa benar. Sebagaimana yang kita tahu, bangsa benar ini memang sering digunakan oleh cikgu-cikgu dalam menjalankan eksperimen, termasuk bio ke fizik, kimia akan digunakan juga bangsa benar ni. Jadi kita perlu penyelenggaraan yang berkala ataupun kerap lah, untuk mengelakkan daripada berlaku. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa dengan saya lagi sekali bersama Mazli daripada Iqmal Tangkak. Saya di sini ingin berkongsi sedikit maklumat, sedikit info ataupun daripada pengalaman saya dalam bekerja sebagai makmal. Saya ingin berkongsi sedikit tentang penyelenggaraan bangsa benar. Sebagaimana yang kita tahu, bangsa benar ini memang sering digunakan oleh cikgu-cikgu dalam menjalankan eksperimen, termasuk bio ke fizik, kimia akan digunakan juga bangsa benar ni. Jadi kita perlu penyelenggaraan yang berkala ataupun kerap lah, untuk mengelakkan daripada berlaku seterusnya. Okay, berlakunya tersumbat bangsa benar ni. Okay, untuk menjadikan penyalaan api biru yang cantik untuk pembakaran yang lengkap. Okey, spesifik ni saya ingin menerangkan bahagian-bahagian ataupun yang penting yang perlu kita tahu dalam bangsa benar. Seterusnya. Okey, bahagian yang kita perlu tahu dalam bangsa benar adalah yang pertama sekali bahagian atas. Bahagian atas ni kita panggil dia sebagai serombong serombong ataupun barrel. Yang kedua kita kena tahu ni gelang ataupun kola. Ini kola dia. Okey. Yang ketiga, kita perlu tahu ni lubang udara, air hole. Ini untuk melengkapkan pembakaran. Yang ketiga, tombol. Ni dia tombol untuk kita mengontrol, mengawal gas. Tombol digunakan untuk mengawal tekanan gas, sama ada kita nak besar ataupun ke kecil. Okey. Seterusnya kita akan terus kepada yang bawah ni. Ini bahagian badan dia, dan juga yang bawah ni ada cartridge dia. Okey. Seterusnya kita kena tahu ini adalah refill dia. Tadi yang sebenarnya saya sebut tadi ni refill. Ini adalah butin. Dia kita boleh dapat daripada supplier. Harga dia saya tak pasti, mengikut pada supplier lah dengan nilai ni. Okey, terusnya selanjutnya kita akan ke peralatan yang kita perlu untuk penyelenggaraan bangsa benar kita. Pertama kita minta ada tuku besi, plier, spana hidup boleh laras, wire dan juga W40. Sekarang kita akan memulakan penyelenggaraan bangsa benar. Pertama sekali kita kena buka dia punya penunu dia dulu. Kita buka. Okey. Kita lihat. Kat sini kenapa kita perlu buat penyelenggaraan ataupun membaiki pulihnya penunu ni, sebab kita tengok di sini ada okey. Sekarang kita lihat dalam jarak yang dekat, tengok dia punya injap ni dah tersekat ataupun dah dah jam. Dia dah tak boleh berfungsi dengan baik. Ini seperti yang ini. Saya ada satu contoh. Ini adalah injap yang dapat fungsi dengan baik lah. Dia dah main. Okey, dia nampak Okey, dia bermain. Dia injapnya berfungsi dengan baik lah. Okey. Sekarang ni kita cuba akan baik pulih yang ini dulu. Dengan cara yang pertama kita ambil
plier, kita keluarkan. Dia tarik dia keluar. Okey. Tarik keluar, dia masih lagi. Dia tak boleh bermain, tak boleh apa, tak berfungsi dengan baik lah. Kita gunanya, kita ambil ni apa, W40 tadi. Guna dia. Kita ambil, kita sembuh dengan W40. Sembuh, mainkan dia. Dia dah mula berfungsi. Tu injat dia dah mula lembut. Lembut, dah boleh bermain macam yang kira seperti barulah. Okey. Ya, okey. Okey, bila dah okey, kita dah boleh teruskan. Seterusnya pada pemasangan badan bangsa benda kita. Kita buka, kita masukkan dengan bangsa refill yang baru sini. Okey. Kemudian tadi yang kita dah repair tu dah elok, kita masukkan. Kita pusing bahagian atas macam ni. Kita pusing, pegang, pusing. Okey. Pastikan dia ditutup. Okay. Pada tutup dah, pastikan tadi dia punya ni sudah tutup. Kita ketatkan. Okey. Pastikan dia ketat dan tak ada kebocoran berlaku lah di sekitar-sekitar dia ni. Okey. Untuk pastikan tak ada sebarang kebocoran, kita boleh ambil, buka sedikit gas, tiup, cium ada bau, ataupun kita letak di telinga. Okey, untuk dengar ada tak bunyi gas keluar. Okey. Kalau tak ada, bermakna kita dah memasak dengan cara yang betul lah. Okey. Okey. Terusnya kita akan pastikan benda ni berfungsi dengan baik. Kalau anda sekiranya bangsa benda ni tidak mengeluarkan gas, bila kita buka dia punya ni tak ada bunyi, buka pun tak ada juga. Okay, kita buka dia punya bahagian atas dia ni, pusing macam ni, pusing saja. Okay. Ini dah kira senang. Sekiranya lah, saya kiranya tak boleh dibuka, ketat, sebab lama tak pakai, lama tak pernah ada servis, tak ada buka, tak pernah buka. Kita ambil screwdriver. Okay. Ambil screwdriver ni, kita masuk dalam lubang ni. Okay. Kemudian kita pusingkan. Pusingkan boleh sampai dia berpusing lah. Dan kita buka. Dan kita tengok, pastikan dalam ni tidak ada sebarang sumbat. Biasalah lama dia ada jelaga ke macam hitam kat sini, dia akan sumbat lah. Sawang pun ada. Okey, dia dalam ni pastikan tak ada, bersih. Tengok dah bersih. Okey, kat sini. Ini adalah bahagian yang penting. Bila kita buka bangsa benda ni, tak ada gas keluar macam ni, bermakna ini ada kerosakan. Kerosakan. Okey, kita ada dua cara. Cara pertama, kita ganti yang baru. Kita beli dengan supplier. Harga saya tak pasti dengan supplier berapa harga jumlah dia. Okey. Yang nombor dua, kita buat sendiri, DIY. Dengan cara sendiri, kita dengan menggunakan selai wire ni. Wire ni kita akan mengorek lubang dia ni, korek lubang dia. Pertama sekali kita kena buka dulu dia punya ni menggunakan plier ini.
Kalau tak boleh, maknanya dia dah ketat. Ketat maknanya benda ni dah lama tak dibuka dan tak pernah ditukar, sebab dia memang biasa berfungsi dengan baik. Okey, dengan cara, macam mana cara dia? Okey, dengan cara ambil tukar besi. Tukar besi kita ketuk sekali je, jangan 2-3 kali, kan tu ke dalam terus nanti kan. Okey, sekali je macam ni. Okey, kemudian kita ambil ni plier dan kita buka. Kita buka ya. Okey, dah longgar, dia pakai tangan dah boleh dah, tak ada masalah. Okey, kita tengok belakang dia. Okey, kita tak perlu. Kita ambil wire. Kita gunting. Kita ambil gunting. Kalau tak ada gunting, kalau ada cutter, pakai cutter. Tak ada cutter, kita pakai gunting boleh. Gunting sikit. Siapa yang tak biasa pakai gunting, dia boleh pakai cutter lah. Macam saya dah biasa. Lain sikit. Tu dia. Macam ni macam ni. Ambil selai ni. Lipat yang lain, kita ambil selai satu je. Okey, satu. Kemudian kita masukkan dalam lubang yang halus ni. Halus ni kita masukkan dia. Bermakna kita dah korek dia, bagi dia lubang gas tu keluar. Mana? Jangan pakai 2-3 helai. 2-3 helai memang tak masuk. Dia kena selai saja Selai dia masuk ke sini. Dia boleh masuk. Okey, dah sudah. Bila dah sudah tu, kita pasang balik. Pasang semula. Lepas tu kita ambil plier, kita ketatkan balik. Tapi tak perlu ketat sangat. Nanti akan datang kita nak buka, kalau berlaku sumbat pun masalah juga nanti kan. Dah kena ketuk je. Okey, lepas tu kita pasang balik dia punya barrel. Seterusnya, okey, sekarang kita pastikan ni, kita ke bawah tutup pada lubang udara ni. Untuk kita, bila kita nak nyalakan api, kita nampak dia punya api tu menyala berwarna kuning. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan. Okey, peringatan paling penting, jangan buka api terbesar. Habis muka kita hitam nanti kan, jelaga terbakar semua ada. Okey, kita lihat kat sini nampak api berwarna kuning. Kecilkan sikit api muka saya. Okey ni. Api warna kuning ni mana gas oksigen kurang ataupun tak ada dalam pembakaran, tak lengkap. Maknanya bila kita masak apa-apa pun pakai api kuning, jadi hitam. Kuali pun jadi hitam. Muka saya pun jadi hitam lama-lama nanti. Okey, saya buka ni sikit. Tengok. Okey, kita buka. Okey, api biru. Kita besarkan sikit. Okey, kita besarkan sikit. Kita nampak. Ini api biru adalah api nyalaan pembakaran yang lengkap. Tapi bergantung kepada eksperimen yang kita nak jalankan. Kebesaran kita boleh, tombol ni kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan. Sekarang masa benar saya dah berfungsi dengan baik setelah saya selenggarakan. Okey, terusnya. Demikian tadi penyelenggaraan bahasa benar yang sedikit yang dapat saya kongsikan lah untuk rakan-rakan untuk digunakan ni makmal dengan mana ilmu-ilmu ni yang kita boleh buatlah. Mana yang tak berani buat, boleh cuba, tak apa, jangan takut. Beranikan diri. Kebanyakannya biasa kalau macam orang perempuan ni dia takut-takut sikit nak buat benda dah ni. Tapi
saya harap benda ni dapatlah kawan-kawan perempuan ni, kawan-kawan perempuan mencuba benda ni. Jangan takut, memang kerja kita selama ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan buat penyelenggaraan tentang makrometer. Makrometer ni banyak digunakan dalam fizik lah. Fizik, dia kenalah berfungsi dengan baik. Alat ni kena berfungsi dengan baik. Dia pusing, kena lembut, dia tak boleh keras. Ini yang saya dapat. Makrometer ni agak keras, dan belakang dia ni kena selenggara, kena baiki semula sebab dia dah keras. Okey. Kalau tidak, nanti dia punya alat dan pengurang kita akan seterusnya. Okey. Alat ni kalau tidak selenggara, dia akan menjadi ralat tau. Ralat sebab bila kita pusing macam ni, benda tu kita takkan dapat dia punya pengukuran yang tepat, yang mudah. Okey. Kita akan pertama kali kita akan buat ni. Kita akan buka dulu dia punya pelaras ni. Okey, kita buka habis. Buka. Kita buka sampai habis, kita tengok. Ada berlaku karatan macam ni, kita ambil, kita pasir. Ni kita pasir, kita ambil, kita gosok. Okey, gosok. Gosok. Okey. Okey. Tengok. Karat pun dah hilang. Ada sikit-sikit ambil tisu, telap sikit. Telap sikit, kita buang-buang karat. Nampak dia bersih. Dia bersih. Okey. Dia dah bersih. Kita ambil ni, yang belakang ni, tengok dia ada ketat, keras. Kita boleh adjust dia untuk jadi lembut. Ni keras ni, mana macam ni ada masalah ni. Dia perlu perselenggaraan. Okey, yang ini ambil screwdriver yang besar, kita buka, pegang. Buka. Okey. Kalau kurang, kita buka lagi. Okey, sekejap. Dia lembut. Kita ambil bulu putih, tambah sikit dengan bulu putih, spray. Okey. Dia jadi lembut. Lembut, kita ketatkan sikit sampai bersesuaian dengan kita lah guna. Sikit ni. Adjust. Jadi lembut. Yang belakang dah okey. Sekarang kita buat yang bahagian sini pula. Kita spray dengan ni, bulu putih. Bahagian skru dia. Bahagian sini kita gosok sikit. Tengok, ada hilang tak hilang. Okey. Kalau tak hilang, kita pasir sikit. Jangan bahagian atas ni, habis nombor nanti hilang nanti semua tiga. Baik sikit. Okey. Kita sembur dengan double putih. Okay. Kita pasang balik. Okey.
Tengok okey. Dia dah, dia punya ni dah berfungsi. Kita main tengok. Dia lembut. Dia pusing, maknanya dah habis. Okey, kita tengok kat sini. Tiada ralat sifar. Jadi kita tak perlu nak adjust. Okey, jika berlaku ralat sifar seperti ini. Okey, kita ada lagi satu. Yang ini ralat sifar sebab dia dah terlebih daripada kosong. Saya buka tengok okey. Nampak jauh kan? Jauh dia pergi dia. Okey, kita pusing. Okey, terus ini ralat sifar dia. Sepatutnya dia sampai di sini. Okey, dia berlaku ralat sifar kat sini. Ada gap sikit. Okey bila ada gap, okey, ada gap macam ni. Nampak? Ada gap. Kita perlu adjust di bahagian sini. Okey. Bahagian sini kita boleh adjust Okey. Tengok sini. Kita adjust dia. Kita tegakkan dia kepada keadaan yang betul, yang tak ada ralat kat kosong tu. Kemudian kita pergi sini, kita adjust di sini. Besar sangat, kita ambil kecil sikit. Kalau ketat, kita ambil double 40. Dia sembuh kat sini. Sembuh sini satu sikit. Okey. Tak tahu kita ambil server yang boleh masuk ni. Pusingkan dia sampai. Okey. Nampak Okey, sampai habis. Cukup. Okey, selesai masalah kita tentang ralat sifar. Dah tak ada ralat sifar. Okey. Seterusnya kita kemaskan. Mana yang dah siap tu tak perlu kita simpan, tak tepi. Okey, yang ini tadi kat sini. Ini yang tadi yang kita dah baiki, yang kita dah selenggara, dah cantik, dah elok, dah baik. Okey. Kita nak uji dia. Kita dah buat macam kena uji. Kalau tak uji nanti tak tahu dia punya keberkesanan dia dalam penyelenggaraan ni. Okey. Kita ambil sebagai contoh, kita ambil guli. Sebiji guli ni. Ni biasa eksperimen memang guna guli pun. Kalau sains fizik ke memang ada guna untuk guli untuk buat pengukuran lah. Okey. Okey, kita pusing. Okey. Dia berfungsi dengan baik. Bila kita pusing dah bunyi ni, bermakna itulah tahap dia punya tu dah sampailah. Dia punya tahap dia tu. Bila dah bunyi macam ni, ini bermaksud tahap tekanannya dah sampailah dia punya tahap tekanan dia. Mana tak perlu lagi kita pusing yang ni. Bila kita pusing lebih, dia akan membuat kita ralat kepada ukuran sebenar pada objek ataupun bahan yang kita ukuran lah. Sebab dia akan menjadi, mungkin benda ni akan jadi berbekas ataupun melekuk di bahagian yang kita buat tekanan ni lah. Okey. Dan ni dah cantik, dah okey. Maknanya benda ni dah boleh pakai semula lah. Dah boleh pakai dah macam biasa lah. Dah cantik. Okey, rakan-rakan, penyelenggaraan lupalah jangan alpa dengan apa radas yang kita tengok. Kalau ada karat-karat macam gini, kita perlu gosok dengan kertas pasir. Pastikan dia ni, kertas pasir ni gosok. Macam ni kita kesan yang cat ni, tak tahulah dia buat apa, bercat ke bercendawan ke, kita kena gosok lah. Bersihkan dia. Ya, dia nampak okey lah. Cuma peringatan saya, bahagian nombor jangan digosok. Hilang nombor, hilanglah kena bacaan kita nanti. Okey. Karat-karat ni kita boleh bersihkan lah. Okey, kain, bersihkan dia. Okey.
dah boleh pakai. Okey, demikianlah tadi penyelenggaraan Micrometer. Semoga kita akan berjumpa untuk penyelenggaraan razan-razan bahan makmal yang lain. Kita jumpa, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.